Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rashid Al-Banjari Syekh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, adapun yang haram pada orang yang tiada berair sembahyang. Ini pun dah bahadah dalam bab haid. Kalau bab haid benda haram dia lagi besar lah daripada orang yang tak ada air sembahyang. Air sembahyang ni wudu lah. Haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 5 perkara. 5 Pertama, sembahyang, yakni sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Keduanya tawaf, sama juga sama ada sunat ataupun fardu. Dia panggil at-tawafu fi manzilatis salah. Tawaf itu berada pada kedudukan sembahyang, jadi sama saja dengan sembahyang. Ketiganya membaca khutbah. Sebab khutbah, syarat khutbahnya ialah mestilah dia berada dalam keadaan hilang hadas kecil dan hadas besar, lagi pula suci daripada najis. Keempatnya menyentuh Quran, menyentuh Al-Quran, iaitu menyentuh mushaf Al-Quran, ataupun ayat Al-Quran yang ada dalam kitab tafsir, yang tafsirnya itu lebih daripada Quran. Hukum dia adalah haram. Ataupun menyentuh kulit mushaf yang bercerai dengan mushaf tapi dipanggil kulit mushaf, juga hukum dia haram. Kalau kulit mushaf tu orang tak panggil dah mushaf punya kulit, maka boleh sentuh. Tu ni. Kelimanya menanggung atau membawa Quran. Dia pun sama, membawa mushaf hukum dia haram. Tanggung dia panggil. Cumanya kalau kita tanggung mushaf itu berada dalam beg yang berisi macam-macam benda lain, maka perlu kepada qasad. Kalau qasad dia itu mengangkat barang, tak apa, boleh dia angkat Quran. Kalau qasad dia itu hanya semata-mata mengangkat Al-Quran, maka hukum dia haram. Itu mudah ya. Syarat dahulu yakni sebelum daripada sembahyang itu 8 perkara. Seolah-olah nak bincang syarat sah, sedangkan kita dah bahas dah syarat sah. Dia kitab perukunan ni dia macam serabut sikit, dia pergi macam ulang-ulang pun ada. Dia gitu. Nampak ke mana? Jadi kita lah yang boleh buat syarah ke hasiah ke menteraturkan balik. Tu. Kita boleh buat kata, ni sepatutnya berada di bahagian sekian-sekian. Kalau orang baca hasiah dia tahulah maksud tu. Macam dia hasiah tu dia kritik ataupun dia beri cadangan kepada syarih, kepada orang yang mensyarahkan matan. Dia kata sepatutnya benda ni tak sebut kat sini, sebut kat belakang tu, sebab ada kaitan dengan belakang tu, bukan kat sini. Dia sebut itu. Jadi kalau kita jadi muhasyi ataupun syarih kepada kitab ni pun sama lah. Sepatutnya kita sekaliguskan dengan bab sembahyang. Contoh. Syarat dahulu yakni sebelum daripada sembahyang itu 8 perkara. Ada 8. Pertama, mumayyiz. Pertamanya ialah mumayyiz. Dulu dah sebut dah lah mumayyiz tu apa iaitu dia reti makan minum sendiri, basuh berak sendiri, lagi pula tambah satu lagi 7 tahun. 7 tahun dan ke atas. Kemudian keduanya mengetahui fardu sembahyang dan sunatnya sunat sembahyang pada diri seorang.
Hak ni kita bahas detail sikit lah. Sebab itu kita buat bodoh-bodoh gitu ya. Ni kita guna usyurah tadi kita hurah detail sikit. Jadi mengetahui kefarduan ataupun mengetahui benda-benda yang fardu dalam sembahyang dan sunat dalam sembahyang tu antara syarat sah sembahyang. Kalau dia taraddud, kalau dia taraddud, ni fardu ke tak? Fardu ke tak? Contoh, dia taraddud, rokok ni fardu ke tak? Fardu ke tak? Ataupun dia i'tiqad, rokok tu sunat, maka dua-dua ni tidak sah. Tak sah sembahyang dia. Rokok ni ukur ke tak? Tak sah sembahyang dia. Tu. Begitu juga dia wajib i'tiqad, bukan. Kalau dia beriktikad salah satu daripada rokok dan i'tidal umpamanya sunat, dia tidak tayin, dia kata antara rokok kan i'tidal ni ada yang sunat ni, contoh dia i'tiqad, dia faham ataupun dia i'tiqad, dia meyakini kata salah satu daripada rokok dengan i'tidal ni sunat, maka sembahyangnya tidak sembahyangnya itu tidak memberikan sembahyangnya itu tidak batal. Sembahyangnya itu tidak batal. Sebab apa? Sebab dia tidak beriktikad secara ta'yin mana satu yang sunat. Seolah-olah taraddud pada sunat, bukan taraddud pada fardu. Taraddud pada fardu batal. Taraddud pada sunat, mana satu sunat. Maka hak tu tidak membatalkan sembahyangnya. Sebab dia buat rukun tersebut dalam keadaan tidak beriktikad sunat, bahkan taraddud sunat. Kalau taraddud benda sunat tidak memberi mudarat, taraddud benda fardu memberi mudarat dalam sembahyang. Tu kaedah dia. Adapun kalau dia i'tiqad semua dalam perbuatan sembahyang tu fardu belaka, maka hak tu khilaf ulama. Hak tu khilaf ulama. Kalau seorang tu i'tiqad semua dalam sembahyang ni fardu belaka, hatta sunat-sunat sekalipun dia i'tiqad fardu belaka, hak ni khilaf ulama. Pandangan yang pertama, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah kata sah walaupun dia orang alim. Sah walaupun dia orang alim. Adapun Syekh Rabi rahimahullah taala kata sah bagi orang awam, tidak sah bagi orang alim. Tu ni. Begitu juga masalah kalau di'atiqad, dalam sembahyang ni sebahagiannya sunat, sebahagiannya wajib. Dalam keadaan dia tidak ta'yin, hak tu pun khilaf dua tadi. Syekh Ibnu Hajar sah walaupun orang alim, Syekh Rabli tidak sah kalau orang alim, sah bagi orang awam. Jadi nak kata awam, nak kata orang yang alim ni lagu mana? Iaitu man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adatu ay yumayyiza bainal fardhi was sunnah. Iaitu dia bersibuk-sibuk dengan ilmu pada satu masa yang secara adatnya dia dapat beza dah antara fardu dengan sunnah. Maknanya tempoh masa yang dia belajar boleh tahu sunat dengan fardu tu, dia belajar, dia sibuk diri dengan belajar pada satu masa yang pada adatnya orang sepatutnya dapat beza dah fardu dengan sunat, tu dia panggil alim. Adapun awam di situ ialah orang yang tak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan ilmu pada satu masa yang memberi faham ataupun yang membawa pada adat kata dia boleh beza dah ni antara fardu dengan sunat. Dia tidak istighal, dia tidak bersibuk. Kerja 24 jam tak pernah mari belajar, habis jeng tu. Kemudian lepas tu dalam kitab kita Busyarah kali disebut sikitlah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut orang yang meninggalkan belajar yang sepatutnya, yang wajib atas dia, orang yang meninggalkan perkara yang wajib atas dia belajar, meninggalkan belajar yang wajib atas dia belajar, itu hukum dia dosa kecil. Dosa kecil. Adapun Syekh Ramli dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata dosa besar. Hilah dosa kecil, dosa besar ya, ittifaq haram lah kau. Tu. Dosa kecil atau dosa besar, Syekh Ibnu Hajar kata dosa kecil, Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan selainnya kata hukum dia haram, lagi pula dosa besar. Apa beza dosa kecil dosa besar? Kalau dosa kecil boleh dihapuskan dengan cara taubat ataupun membuat perkara-perkara kebaikan. Al-hasanatu yudhibna sayyi'at.
Perkara-perkara yang baik dapat menghapuskan perkara-perkara yang buruk. Itu mantuq, benda yang disebut Al-Quran. Mafhumnya as-sayyi'atu yudhibna al-hasanat. Benda buruk juga dapat menghapuskan benda baik. Habis kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiganya membezakan segala fardu. Habislah. Keempatnya masuk waktunya, waktu sembahyang masuk waktu dengan yakin ataupun zon. Ni pun kita dah sebut dah secara detail hari tu masuk waktu lagu mana. Kalau zon tu berdasarkan ijtihad ataupun berdasarkan kepada ijtihad lah. Kalau contoh dia zaman Dajjal, nanti semua siang belaka, macam mana nak semayang isyak, semayang maghrib, semayang subuh, semayang asar, semayang zuhur dengan ijtihad. Ketika itu waktunya secara zon. Tapi kalau ketika tu Dajjal keluar pun, kalau ada jam, okey ya, selesai jam dah. Ada yang kata lah tak tahulah zaman tu macam mana, kalau dia rampas jam juga habis Kalau ada jam ketika tu senang, kita tengok jamnya, selesai. Tak payah dah ijtihad apa. Kita ijtihad waktu je lah. Biasanya kalau pukul 5 main asar tu tak ada khilaf dah, confirm masuk asar dah. Kalau 4.30 tu mungkin ada khilaf lagi, ada 4.30 ke 4.34 tau. Senang pukul 5. Kalau ada jam ketika tu lah. Kemudian atau zat kelimanya menutup aurat. Kelimanya menutup aurat. Menutup aurat ni kita tak bincang hari tu syarat-syarat menutup aurat. Yang kita bincang itu aurat tu sendiri. Okey, syarat menutup aurat dalam sembahyang ni 3. Pertamanya ialah pertamanya ialah mestilah benda yang menutup aurat tu satu pakaian. Mana satu jirim yang menutupi badan. Tak memadai gelap, tak memadai gelap gelita, tak memadai. Kalau dia tutup dengan tanah liat boleh, tak ada masalah. Sebab itu dikira pakaian bagi dia, sebab dia satu jirim. Syarat yang keduanya, okey, syarat yang pertama tadi mestilah benda yang ditutup tu adalah pakaian. Yang kedua mestilah pakaian tersebut jirim. Mestilah pakaian tersebut adalah jirim. Kalau pakaian tersebut menyeliputi dia tapi bukan jirim, maka itu hukum dia tak sah lah tutup aurat tu. Dia telanjang ke, dia tutup dengan apa? Dia tutup dengan kemah. Kemah tu bukan menutupi dia. Memang tutup dia kalau duduk dalam tu, tapi dia tidak menyelubuhi badan dia. Jisim tu, jirim itu, jirim tu tidak menyelubuhi tubuh badan dia, maka hak tu tidak sah walaupun duduk seorang-seorang. Syarat yang terakhirnya hendaklah tertegah warna kulit. Tertegah warna kulit. Okey, warna kulit ni macam mana kita nak faham kata dia tak nampak warna kulit? Orang tak nampak warna kulit, iaitu orang matanya mu'tadil, orang matanya sihat bila duduk di majlis takhatub. Majlis takhatub ni majlis cakap. Okey, biasanya orang cakap duduk dekat mana? Duduk dekat ini, contoh 1 meter. Orang yang berada di 1 meter tu nampak ke tak kita punya warna kulit? Kalau tak nampak, maka sah pakai pakaian tu. Contoh kalau pakai pelubang-lubang singlet ke. Kalau orang bercakap hari tak nampak tak warna kulit kita. Kalau nampak tak sah. Warna kulit kat belah aurat lah. Kalau nampak, kalau tak nampak sah. Majlis takhatub dia bagi. Untuk sembahyang dia perlu tutup warna kulit. Kalau untuk luar sembahyang di hadapan ajnabi, dia perlu tutup warna kulit dan juga perlu tutup bentuk tubuh kalau perempuan lah. Kalau lelaki makruh, kalau perempuan bentuk tubuh haram. Kalau lelaki makruh, tetapi kalau mengundang syahwat perempuan haram. Tu kalau lelaki pakai ketat. Jadi tak payah pakai ketat lah, pakai logo-logo, pakai kain. Ketat-ketat tu tidak bagus. Tambah untuk tidur. Ada orang pakai tidur ke sepeda. Jeng tu. Dia tidur tak ada ke sepeda, tidur ke kain. Ada benda nak naik tu. Tidur ngiring, tidur dia panggil apa tidur tu? Nerak pula. Allah jeng. Biasa orang gemuk tu. Tu tidur ahli neraka dia panggil. Dia tidur ngerak tu. Hukum dia makruh tidur menerak. Macam mana?
Kemudian kata musannif rahimahullah, keenamnya menghadap kiblat. Ni pun kita dah bahas dah, baca ya. Ketujuhnya suci badannya seorang dan tempat seorang berdiri sembahyang. Ni pun kita dah bahas dah. Bahkan kena tambah satu lagi, iaitu pakaian. Pakaian pun kena suci juga. Suci pakaian mana? Pakaian yang kita nak pakai dalam sembahyang. Sokok, kepiah, ridok, baju, kain, ataupun benda yang kita tanggung. Contohnya mic. Mic tu itu pun kena bersih juga daripada najis. Kedelapannya suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Hadas pertengahan pun dengan mandi. Kalau atas pandangan yang mengatakan ada 3 hadas. Adapun fardu sembahyang itu, adapun fardu sembahyang itu 3 perkara. Fardu sembahyang seolah-olah macam rukun, padahal kalau tengok lepas pada tu macam bukan rukun. Macam syarat sah pula. Buat lagu mana ikut dia. Lepas tu kita kalau jadi syarih ataupun muhasyi, kita bolehlah buat syarah sikit berkaitan dengan kitab kita ni. Benda apa yang sepatutnya ditulis dan kat mana. Pertama, Islam. Islam. Keduanya berakal. Ketiganya baligh. Okey. Boleh jadi, kita boleh tanggung. Boleh jadi fardu sembahyang ni mana? Kefarduan, kewajipan sembahyang tu berlaku pada 3 orang. Seolah-olah nak kata syarat wajib sembahyang. Cuma dia kata 3 lah. Kalau ikutkan 5. Satu lagi, orang yang suci daripada haid, orang yang suci daripada nifas. Itu syarat wajib sembahyang. Ni syarat wajib sembahyang ni. Islam, berakal, balik, tambah 2 lagi, suci daripada haid, suci daripada nifas. 5. Okey, pertama ni Islam. Mana orang kafir tak wajib sembahyang atas dunia, tapi kena iqab, kena siksa di akhirat kerana tak sembahyang. Apa maksud orang kafir tak wajib sembahyang? Maksudnya ialah kalau dia tak sembahyang, kita tak boleh tangkap dia. Orang Islam kalau tak sembahyang boleh tangkap dia, boleh soal, siasat. Kalau tak mau sembahyang juga sampai luar waktu, luar daripada maghrib. Kalau dia tak sembahyang zuhur sampai waktu maghrib, dia tak mau taubat juga, dia tak mau sembahyang juga, boleh pancung. Boleh bunuh. Hukuman hudud. Keduanya berakal. Kalau orang yang gila, dia tak wajib sembahyang. Sebab tu kalau orang gila 3 hari tu tak wajib qada. Orang pitam, orang besan 40 hari lepas dia sedar tak wajib qada, sebab dia tidak berakal. Ketiganya baligh ni sampai umur, dia kata dengan umur 15 tahun atau dengan mimpi. Satu lagi kena tambah, atau dengan haid. Okey, lelaki ada 2 tanda dia balik. Pertamanya dia keluar air mani. Tak qaid mimpi. Kita boleh buat, kalau kita buat syarah kita kata mimpi laisa biqaidin, bukanlah qaid mimpi ni. Bahkan kalau dia keluar air mani dengan tangan dia onani, boleh juga jadi balik. Mimpi ni mimpi apa? Mimpi basah orang panggil. Mimpi apa? Mimpi setubuh. Tu. Adakah mesti mimpi setubuh? Tak juga. Kata dah mimpi setubuh tu ghalib. Ada orang tak dam setubuh, pegang puang yo. Pacuk dah. Dalam mimpi tu. Baru pegang bahagian tu, perempuan tak pernah pegang lama ni. Dia pegang dalam mimpi je. Dia keluar air mani. Balik. Dia mimpi pula jimat isteri orang. Habis mimpi basah, keluar air mani. Jimat bini orang dalam mimpi tak hadap. Tu yang pertama. Yang kedua, untuk lelaki mimpi keluar air mani lah. Yang untuk perempuan pula dia ada 3. Bukan. Yang keduanya ialah orang lelaki tu balik dengan sebab cukup umur 15 tahun. Cukup umur 15 tahun tahdidan, betul-betul 15. Kalau dia beranak 1 Muharram 1440, maka cukup umurnya tahdidan 1 Muharram 1455. Begitu. Okey, itu untuk lelaki. Untuk perempuan cukup umur 15 tahun. Kalau dia tak mari haid, tak mari haid. Kalau mari haid awal lagi lah. Okey, kalau perempuan pertama dia haid pada umur 9 tahun takriban. Haid baliklah. Ataupun tak mari haid, tiba-tiba umur 14 dia mimpi, dia bersetubuh dengan orang. Keluar air mani. Keluar air mani bagi anak darah ialah air mani tersebut zahir di luar farah, baru dia panggil keluar air mani.
Kalau tak keluar air mani tapi ada air mani, balik dah, cuma tak wajib mandi. Contoh orang lelaki. Orang lelaki dia orang lelaki dia duduk saja, dia sting. Dia duduk saja, dia sting tengok dinding tu. Lepas tu dia pun berasa air mani tu dah ada di batang zakat dah, cuma tak keluar. Maka orang tersebut balik tetapi tak wajib mandi. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijri 'ala al-Iqna'. Jadi kalau seorang tu sembahyang, dia sting sampailah dia tu keluar air mani di batang zakat dia, tak keluar pancuk, dia keluar di kawasan batang zakat, kemudian tak keluar, dia telah balik, wajib habiskan sembahyang dan tak wajib mandi sebab dia tidak keluar air mani, tapi balik sudah kira. Kemudian mana tadi? Yang ketiganya ialah dia cukup umur 15 tahun, sama macam lelaki. Tu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi 18 tahun. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syarat sah sembahyang Jumaat. Mari pula sembahyang Jumaat. Syarat sah sembahyang Jumaat itu 5 perkara. 5 perkara. Okey. Pertamanya, tempat sembahyang Jumaat itu di dalam negeri besar atau di dalam negeri kecil. Negeri besar dalam bahasa Arab balad. Negeri kecil dalam bahasa Arab qaryah. Kalau balad ni negeri dah kita ni. Qaryah ni kampung. Itu terjemahan Jawi kita lah. Kita bandingkan dengan yang Arab. Sama ada qaryah ataupun kampung tu terbina rumah-rumahnya daripada kayu, batang apa kau ikutlah, asalkan ada kampung. Tu tempat yang pertama. Itu syarat sah Jumaat yang pertama. Maksud mana mesti berada di dalam kawasan kampung ataupun kawasan orang ada. Keduanya, genap 40 orang mustautin. Apa itu mustautin? Arti mustautin tiada niat berpindah lagi. Okey, kena urang ni, banyak ni. Okey, syarat yang kedua dia kata apa tadi? Mana tadi hilang dah. Yang keduanya ialah genap 40 orang. Syarat yang seterusnya genap 40 orang. Genap 40 orang ni kerana apa? Sebab apa kena 40 orang? Kerana 40 orang ni ialah bilangan yang sempurna. 40 ni kerana dia tu bilangan yang sempurna. Disebabkan itulah Nabi-Nabi kebanyakannya diutuskan pada umur 40 tahun, termasuk Nabi SAW. Dan begitu jugalah kalau orang mengaji pondok, kau tu kata kalau nak buka pondok 40 tahun ke atas. Nak start mengajar, nak mula mengajar 40 tahun ke atas. Waktu tu orang nak deki pun dia baik apa? Nak deki pun tak deki mana. Sebab apa? Sebab memang patut dah, memang padan dah alim umur 40 tu. Tapi umur kalau 20 lebih tu ni jaga sikit lah. Zuhil lajak kan. Imam Taftazani rahimahullah buat syarah Matan Al-Izzi. Lebih kurang umur dia 20 tahun. Tapi tok guru dia tak bagi keluar lagi tak. Takut orang hasad. Takut orang hasad. Jadi lepas dia dewasa jadi alim ulama dah, barulah dia tuik kitab tu, barulah orang faham. Orang tahu kata itu tulis waktu umur 20 tahun. Begitu juga ayah dia sekam buat kitab makulat tu umur 20 tahun waktu mengaji kepada tu waktu belajar dia buat kitab tu. Bukan dah jadi tok guru dah. Umur 40 tahun. Begitu jugalah umur 40 tahun ni umur terakhirnya emas, umur emas yang terakhir waktu belajar. Lepas 40 tu nak kahwin sila. Habis teh lah kalau tak mau kahwin kau pun. Habis teh umur 40 kena kahwin. Tu habis teh dia panggil. Tapi bawah umur 40 ni dia kena bersungguh belajar. Waktu dia memang perlu untuk belajar sehingga dia boleh alim. Atas pada 40 payah dah. Walaupun boleh juga, tapi payah dah sibuk benda lain. Tu 40 tahun. Umur 40 Cuma ahli syurga dia bukan umur 40 lah, umur 30 lebih orang lelaki. Sebab umur 30 lebih tu umur yang sudah orang paling lelaki tu umur 30 tu waktu yang paling handsome lah. Gitu. Kalau umur 18 20 tak apa lagi, dia masih berkembang lagi.
Tapi kalau perempuan cepat. Orang perempuan umur 20, 18, 19 tu kira dia tengah berkembang tu, kira dah kesudahan perkembangan dia, tubuh dia tu. Kemudian sebab apa 40? Okey, sebab dia tu bilangan yang sempurna. Okey, habis. Kemudian sebab sembahyang Jumaat ni, sebab yang lainnya ialah sembahyang Jumaat ni dia panggil miqat orang mukmin. Miqat orang mukmin setiap minggu. Bukan miqat haji tu. Miqat tempat berkumpul, masa berkumpul orang mukmin ialah pada hari Jumaat. Maka mestilah waktu berkumpul itu bilangannya sempurna. Maka sempurnanya bilangan tersebut tak dapat tidak mestilah 40 orang. Dan bahkan ada yang disebutkan tidak berhimpun 40 orang, melainkan dalam 40 orang ada seorang wali. Seorang wali ni bukan nak suruh kita kata kita ni wali, bukan nak kata kalau orang doa tu ada 40 orang amin belaka akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak dapat tidak mestilah 40 orang Jumaat walaupun termasuk imam. Walaupun termasuk imam, kalau imam tu mustautil lah. Tapi kalau tu imam tu orang musafir, kadang-kadang mumayyiz, sah sembahyang Jumaat, tapi kena ambil 40 orang belah makmum. Sebab dia tu bukan kalau orang musafir lah. Kalau orang musafir dia tidak termasuk di kalangan 40 orang. Jadi kalau orang musafir tersebut jadi tu imam Jumaat boleh, cuma makmum kena 40 dan ke atas. Tapi kalau tu imam tu memang mustautil situ, dia termasuk dengan tu imam, makmum 39 pun tak apa. Habis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, awal-awal sembahyang Jumaat yang Nabi sembahyang di Madinah tu 40 orang. Tu dalil dalam mazhab Syafi'i lah. Awal-awal sekali bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dia sembahyang Jumaat, sahabat yang sembahyang Jumaat tu 40 orang. 40 orang. Satu. Kemudian illah, kenapa lagi 40 orang? Ada illah lagi, iaitu perkataan Jabir. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu kata, orang yang sembahyang Jumaat itu pada setiap 40 orang itu boleh buat satu Jumaat, pada setiap 3 orang tu boleh buat sembahyang Jumaat biasa. Itu perkataan Jabir. Syahid dia pada setiap 40 orang tu boleh buat Jumaat. Tu perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la jumu'ata illa fi arba'in. Lagi jelas. La jumu'ata, tidak ada sebarang Jumaat melainkan 40 orang. Jadi dalil kuatlah mazhab Syafi'i yang kata 40 orang ni. Dan 40 orang ni pula ada syarat pula. Pertama, mesti Islam. Kalau kafir tak boleh lah. Yang kedua, lelaki. Kalau perempuan tak sah. Bukan tak sah, tak memadai untuk Jumaat. Perempuan tu memang sah sembahyang, tapi tak memadai untuk 40 orang tu. Yang ketiga, mesti mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Yang ketiganya, yang seterusnya ialah merdeka. Yang seterusnya ialah merdeka dan mumayyiz. Mumayyiz. Akhir sekali mestilah mustautin yang dia sebut tadi. Mustautin ni apa? Mustautin, kita nak menetap satu tempat dan tak berpindah dah pada 2 musim panas, musim sejuk, tak pindah dah. Pindah keluar pun bukan sebab pindah, tapi sebab ada hajat. Hajat belajar, hajat niaga, kita pun keluar musafir. Bukan nak duduk tempat pindah tempat lain dah. Kita nak duduk situ, mati duduk situ. Tapi kita keluar tu ada hajat. Walaupun dia keluar tu 50 tahun, 100 tahun sekalipun, dia mukim tempat lain, tetap mustautin dia adalah tempat pertama. Jadi kalau contoh, biasanya orang tanya orang kerja, dia kerja di KL, dia duduk Terengganu. Dia kerja di KL, dia duduk Terengganu, dia kahwin dengan orang Kedah. Dia kahwin dengan orang Kedah. Jadi Kedah tu rumah mertua dia, Terengganu tu rumah dia, KL ni rumah kerja dia. Jadi kalau seorang itu balik kampung Terengganu, adakah boleh jamak qasar kalau dia duduk 3 hari? Tu biasa orang tanyalah, biasa sangat. Jadi kena kembali kepada takrif. Adakah dia mustautin di Terengganu?
Kalau dia mustautin di Terengganu, KL itu hanya tempat singgah bekerja, maka bila balik Terengganu tak boleh lah jamak qasar. Tapi kalau dia duduk KL, tempat kerja KL, dan memang dia nak meletak sini dah sampai mati, maka bila dia balik Terengganu boleh jamak qasar. Sama juga bila dia balik rumah mertua di Kedah tu. Dia balik rumah mertua di Kedah, duduk 3 hari, boleh dah jamak qasar. Kembali pada persoalan tadi, dia mustautin kat situ, tak mustautin, boleh lah. Oh, dia mustautin Terengganu, pergi KL tu kerja ya, hari dia balik lah lepas dah pencen apa, dia balik lah Terengganu. Tu makna mustautin tu, dia akan balik semula walaupun tempoh mungkin lama. Kat Kedah lagi-lagi lah boleh jamak qasar. Lagi-lagi lah boleh jamak qasar. Tapi kalau andai kata dia nak berubah mustautin tu ke Kedah, boleh tak ada. Mustautin itu aku nak pindah Kedah lah, lepas aku kerja ni memang aku nak pindah Kedah, dan dia pun pindah Kedah. Maka Terengganu, dia balik Terengganu tu dah jadi bukan mustautin. Mustautin boleh pindah, tak salah. Bukannya tetap nak isi mustautin Penang lah Pemampuih tak, bukan gitu. Jadi mustautin lah pekahnya ialah dia berniat duduk satu tempat, tak pindah dah. Dalam musim panas, musim sejuk, tak pindah dah. Dia keluar tu kerana ada hajat yang lain, walaupun mungkin di tempat lain lama 1000 tahun sekalipun, tetap dia akan balik semula. Maka sebab itulah dia dipanggil tempat itu mustautin, kerana dia bakal balik semula. Dia keluar tu kerana ada hajat kerja, berniaga dan sebagainya. Okey, habis berkaitan 40 orang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kata mana tadi, berpindah lagi habis. Ketiga, membaca 2 khutbah itu di dalam waktu zuhur. Membaca 2 khutbah di waktu zuhur. Membaca 2 khutbah di waktu zuhur. Okey, syarat sah, syarat yang membaca 2 khutbah ni syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Kerana apa baca 2 khutbah? Kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baca 2 khutbah sebelum sembahyang Jumaat. Dan untuk sembahyang hari raya, khutbah berada di belakang, sembahyang raya lebih dahulu. Adapun Jumaat, khutbah dahulu, sembahyang. Kerana khutbah dalam hari raya hanya untuk menyempurnakan ibadat sembahyang raya, bukan syarat. Dengan makna kalau dia tak buat khutbah pun tak ada masalah hari raya tu. Sebab dia menyempurnakan sembahyang raya saja. Sembahyang raya ketika tu lebih penting berbanding khutbah, maka didahulukan sembahyang. Adapun Jumaat, khutbah menjadi syarat sah kepada Jumaat, maka didahulukan. Sebab apa? Sebab dia pun penting juga sama dengan sembahyang, maka didahulukan khutbah kemudian sembahyang. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nyaring ni, sehari dia adalah syarat. Sehari dia akan dia letak syarat memperdengarkan suara khutbah dia kepada orang. Itu sehari ya. Nyaring ni makna dia suara dia kuat lah, taklah slow-slow cakap seorang-seorang. Cuma nyaring ni taklah syarat, taklah menjadi syarat sembahyang Jumaat. Sebab kita dah bincang syarat sembahyang Jumaat. Nyaring tu syarat khutbah lain, syarat sembahyang Jumaat dengan syarat sah khutbah lain. Itu sehari kita akan bahas syarat sah khutbah, kena memperdengarkan bacaan, kena memperdengarkan khutbah kepada orang. Kemudian keempatnya, sembahyang Jumaat itu di dalam waktu zuhur. Sembahyang Jumaat itu mesti dilakukan pada waktu zuhur. Bahkan khutbah pun mesti waktu zuhur. Kerana apa? Kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kerana mengikut Khulafa Ar-Rasyidin yang 4. Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, sembahyang Jumaat berada dalam waktu zuhur, bukan di luar waktu zuhur. Kelimanya, janganlah disertai orang dan jangan didahului orang sembahyang Jumaat di dalam negeri itu. Hak ni isu bah? Isu masjid banyak. Okey, isu masjid banyak pula. Antara syarat sah Jumaatnya ialah tidak masjid. Contoh ada 2 masjid. Ada 2 masjid. Masjid A takbir dulu, masjid B takbir kemudian. Dia buat sembahyang dululah. Takbir masjid A buat sembahyang dulu, masjid B buat sembahyang kemudian. Maka mana-mana yang takbir dulu, itulah Jumaatnya sah. Yang lewat tu tidak sah. Kalau sama-sama, dua-dua tak sah.
hak ni apa dia ni? Hak ni kalau ada banyak masjid tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat ni maksud apa dia? Maksudnya kalaulah kampung tu boleh mada dengan satu masjid je lah. Tapi kalau masjid tu, kalau kampung tu terlalu besar sehingga berhajat kepada dua masjid, maka dua masjid boleh. Kalau dua masjid berhajat kepada dua masjid untuk satu kampung Jumaat, tak perlu dah untuk kira mana dulu mana kemudian, sah belaka dua-dua. Cuma saya kita akan bagi tahu atas jalan ihtiyatnya apa. Okey. Jadi tidak bolehlah ada dua masjid dalam satu kampung buat Jumaat. Walaupun besar sekalipun masjid tu, kerana mengikuti Nabi SAW, kecuali susah nak berhimpun. Kalau tak buat dua masjid ni, payah nak buat. Kalau satu masjid ni memang tak cukup lah, kena dua masjid juga. Kalau hak tu maka dikecualikan. Dikecualikan. Boleh buat dua masjid. Boleh buat dua masjid. Kalaulah payah nak himpun, payah nak himpun disebabkan mereka ni terlalu ramai ke, ataupun terlalu jauh daripada tempat yang sebenar ke, sehingga kan kena masuk negeri orang lain, terlalu jauh lah, maka harus untuk membilangkan masjid, berbilang Jumaat pada beberapa masjid. Nisbah qadar hajat sahaja. Kalau qadar hajat dua masjid, tak boleh buat tiga. Kalau dia buat tiga, dia mari masalah tadi, siapa yang takbir dulu. Kalau siapa yang takbir dulu, siapa yang takbir dulu, dialah sah Jumaat. Siapa yang takbir kemudian tidak sah Jumaat. Tu kalau lebih daripada qadar hajat. Okey, dia qadar hajat ya. Kalau qadar hajat selesai, tak ada masalah. Tak kisahlah siapa dulu siapa kemudian. Dan kalaulah dia tu ada kata dia tu ada dua masjid yang dua-dua ni tak berhajat pun nak buat dua masjid, berhajatnya satu saja. Okey, ini kita nak bahas masalah kalau ada dua masjid yang tak berhajat pun buat dua masjid, satu masjid pun cukup, cumanya dia buat juga dua masjid, satu masjid satu masjid UMNO. Contoh. Maka kalau begitu ke, siapa yang akan batal? Iaitu orang yang takbir dulu. Takbir dulu hak tu sah, takbir kemudian itu tidak sah, batal. Okey. Kalau orang tu syok, kalau orang tu syok, aku punya masjid ni sembahyang dulu ke masjid sebelah sembahyang dulu kan? Maka kalau begitu dia buat sembahyang Jumaat, wajib ulang Jumaat semula kalau mampu. Dia sembahyang ada dua masjid ni tak berhajat untuk berhimpun ni, dia buat satu mada dah, tapi disebabkan parti contohlah dia pisah dalam satu kampung. Lepas tu masjid A pun syok, kami ke yang awal ataupun dia yang awal. Maka kalau syok, wajib ulang semula Jumaat kalau mampu. Kalau tak mampu, dengan makna habis dah waktu, wajib sembahyang zuhur. Dengan makna kalau buat Jumaat habis dah waktu, tak ada dah, maka wajib sembahyang zuhur. Ataupun dia syok, kami ni buat dua masjid ni kerana hajat ke atau kerana bukan hajat? Itu duduk sebelah-sebelah, tapi masjid, orang ahli masjid duduk syok, kami ni buat dua masjid ni sebab betul-betul hajat ke ataupun bukan? Hak tu pun sama, wajib ulang Jumaat kalau mampu. Kalau tak mampu, sembahyang zuhur. Tu ya. Okey. Yang kita kata dahulu, yang takbir dahulu tu sah, yang takbir kemudian tu batal tu iktibar dia pada ra akbar tu. Itu imam mana yang sebut akbar dulu, ra tu habis, hak tu lah sah, yang kemudian tu batal. Okey, kalau pula seseorang itu tahu yang mereka ni orang yang dulu takbir, orang mereka ni orang yang dulu takbir, kami masjid A ni kami takbir dulu, tetapi lepas pada tu dia timbul kemusykilan. Ya dah. Padahal dia tahu dah kami ni dahulu, tapi dia timbul kemusykilan. Berasa macam dia berasa macam tu. Maka hak tu wajib ulang zuhur semuanya. Wajib ulang zuhur. Kenapa wajib ulang zuhur? Kerana ada dipanggil iltibasu as-sahihah bil fasidah. Berlakunya
percampuran antara sah dengan batal. Sebab sah nisbah dia yakin dan dia tahu kata dia takbir dulu. Timbul iskal. Oh, iskal. Bila iskal ni ada benda-benda yang boleh menyebabkan fasidah, maka bila berhimpun antara fasid rosak dengan sahihah, maka didahulukan fasidah. Negatif dengan positif didahulukan negatif. Maka tidak sah ulang semua tu zuhur berlaku. Ataupun dia tahu takbir dia tahu kata kami masjid A ni takbir dulu, tapi lepas kemudian pada tu dia terlupa. Lepas dia maghrib, lepas dia asar tu dia terlupa. Tadi Jumaat tu macam mana? Tadi Jumaat tu kita dulu ke kita kemudian? Dia lupa. Hak tu pun sama juga wajib zuhur. Ni wajib zuhur. Ni isu dua masjid buat tanpa ada hajat. Kalau ada hajat tu lain cerita. Tu tak ada masalah tu. Kemudian kalau seseorang tu pula kalau seseorang tu tahu kata masjid A dengan masjid B ni sama-sama takbir, sama-sama habis takbir, sama-sama habis takbir, maka hak ni pun wajib kembali sembahyang Jumaat. Wajib ulang semula sembahyang Jumaat kalau waktu masih ada. Kalau tak ada, sembahyang zuhur. Ni kalau muqaradah sama-sama takbir. Maka hak ni dia ni wajib ulang Jumaat, buat semula Jumaat kalau masih ada waktu. Tak ada waktu, sembahyang zuhur. Ataupun dia syok lah, kami ni muqaradah ke tak? Kami ni sama-sama takbir ke tak? Dia syok. Hak tu pun sama juga, wajib ulang Jumaat. Kalau tak mampu, tak ada masa, ulang zuhur. Ataupun dia tak tahu langsung mana satu terdahulu, mana satu muqaranah, dia tak tahu apa. Hak ni pun wajib ulang Jumaat. Kalau tak ada masa, ulang zuhur. Banyak masalah sini. Banyak masalah sini. Ni masalah berkaitan dengan dua masjid. Kalau orang tu masjid dia ada masjid A, masjid B, dia bilang Jumaat tapi kerana hajat. Ni kerana hajat pula. Dia bilang Jumaat tapi kerana hajat. Dan orang yang sembahyang di masjid A contohnya, dia tak tahu masjid A ni dulu Jumaat ataupun masjid B. Ni yang ada hajat, yang ada hajat. Mana kalau ada hajat ni tak ada kisah, sah belaka. Cuma nisbah dia panggil ihtiyat. Ni ihtiyat disebut kitab Busyra Karim. Dari sudut ihtiyat, orang yang sembahyang di masjid yang ada hajat i'tidad, ada hajat untuk berbilang dua masjid, dan dia tak tahu kami ke dulu, dia ke dulu, maka hak ni sunat dia ulang zuhur. Sunat ulang zuhur kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang berpandangan walaupun berhajat sekalipun bilang masjid tetap tak boleh. Ada pandangan begitu. Tu dia panggil pandangan ihtiyat. Dan Imam As-Subki rahimahullah subhanahu wa ta'ala menulis satu kitab, bahkan 4 kitab berkaitan dengan benda tersebut. Walaupun dia tu bukan ta'adud masjid tu bukan dengan sebab kalau ta'adud masjid itu dengan sebab berhajat sekalipun, kalau dia sembahyang Jumaat, kalau dia tidak tahu mana dulu mana kemudian, maka sunat dia i'adah zuhur. Bukan wajib ya. Ada orang mengajar wajib, tak wajib. Tu langkah ihtiyat. Sebab apa tak wajib? Sebab atas pandangan mu'tamad, kalau dia tu ada hajat tidak ada masalah. Cuma ada pandangan kedua yang kata walaupun ada hajat tak sah. Maka sebab tu ihtiyat, kerana nak keluar daripada khilaf. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi mustahab saja, bukan wajibun. Habis berkaitan isu tu. Kemudian adapun syarat fardu sembahyang Jumaat itu 3 perkara. Pertama, 2 khutbah. Tu bahanah tadi tu. Kedua, sembahyang 2 rakaat. Memanglah Jumaat memang 2 rakaat. Tapi ada dia tu niat Jumaat tapi sembahyang zuhur, iaitu dia tidak dapat imam rakaat kedua pada rukuk. Dia dapat rakaat kedua tu imam tengah i'tidal. Waktu tu dia niat Jumaat tapi bangkit buat sembahyang zuhur. Tu. Adapun syarat ketiganya di dalam waktu zuhur, mestilah berada pada waktu zuhur lah sembahyang Jumaat tu. Adapun syarat 2 khutbah, ni baru masuk syarat 2 khutbah. Itu
9 perkara. Syarat 2 khutbah tu ada 9 perkara, 9 benda. Pertamanya, hendaklah ada 2 khutbah itu di dalam waktu zuhur. Okey, selesai. Itu macam kita sebut tadi, seperti mana sembahyang Jumaat, kerana berlaku perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin yang membuat khutbah Jumaat 2 tu dan Jumaat dalam waktu zuhur. Keduanya, hendaklah mendahulukan 2 khutbah itu sebelum sembahyang. Hak ni pun kita dah sebut dah tadi, kerana sembahyang kerana khutbah 2 Jumaat itu penting juga, bahkan menjadi syarat sah sembahyang, maka didahulukan khutbah berbanding sembahyang. Beza dengan hari raya sembahyang lebih penting, maka didahulukan sembahyang. Khutbah 2 kali lepas sembahyang tu hanya penyempurnaan sembahyang saja, bukan wajib. Ketiganya, hendaklah keduanya 2 khutbah itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Okey, bahasa Arab ni, maksud dengan bahasa Arab ialah pada rukun saja. Ni bahaya ni. Ada orang pernah soal, bukannya syarat khutbah ni bahasa Arab, ni bahasa Melayu tak sah dalam Malaysia ni buat khutbah. Yang kata Arab tu adalah rukun sahaja, walaupun kesemua jemaah yang dengar tu orang yang bukan Arab. Wajib bahasa Arab. Ittaqullah. Sebab apa wajib bahasa Arab? Kerana ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau ada dalam 40 orang tu orang tak reti bahasa Arab. Kalau dalam 40 orang tu orang tak reti bahasa Arab, tak ada orang yang boleh reti bahasa Arab. Dan tidak mungkin dia belajar sebab sempit waktu. Sempitlah waktu, nak habis Jumaat contoh. Tak ada orang yang boleh sempat belajar. Maka hal tu dia boleh berkhutbah dengan bahasa mereka, tetapi selain ayat Quran. Ayat Quran tetap kena bahasa Arab. Kalau tak boleh baca ayat Quran, ganti dengan zikir macam Fatihah tu. Tak boleh zikir, doa. Tak boleh doa, diam. Itu jelah. Dia macam Fatihah. Tapi kalau mungkin untuk belajar, maka wajib mereka belajar. Wajib orang tu belajar. Supaya ada timbul seorang yang reti untuk bercakap bahasa Arab dalam 4 rukun. Tapi kalau semua tu boleh belajar tapi tak belajar, maka berdosa. Semua tu berdosa belaka dan tak wajib Jumaat, bahkan sembahyang zuhur. Depa boleh belajar, depa tak mau belajar 40 orang. 40 orang tu tak mau belajar belaka. Maka berdosa semuanya, wajib sembahyang zuhur, tak boleh buat Jumaat. Apa faedah rukun ni dalam bahasa Arab? Kata kitab Bushrul Karim, faedah khutbah rukun khususnya dalam bahasa Arab ni, walaupun mereka tidak mengetahui maknanya, ialah pertama untuk memberitahu, untuk makmum tersebut mengetahui kata bahasa Arab yang bakal diungkapkan ni adalah satu peringatan, pengajaran. Satu pengajaran, satu ingatan, tanbih kepada mereka. Maka wajib mereka dengar walaupun mereka tak tahu maknanya. Jadi wajib mereka dengar, tak wajib faham makna. Jadi kalau dia cakap bahasa Arab ketika mana rukun khutbah tu, mereka tahu kata sekarang ni tengah memberikan al-wa'zu ataupun pengajaran, peringatan kepada kaum muslimin. Ittaqullah. Tu ya. Tapi sekarang orang tahu dah belaka, tak ada masalah dah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kelima, hendak duduklah. Keempat, hendaklah berdiri ketika membaca 2 khutbah itu pada yang kuasa. Mestilah berdiri. Berdiri ini bagi orang yang mampu sahaja, seperti mana dalam sembahyang. Kalau orang tidak mampu berdiri, maka hendaklah dia khutbah duduk. Khutbah duduk. Kalau tak mampu khutbah duduk, maka dia hendaklah khutbah dalam keadaan mengiring, ittija'. Cumanya lebih utama, lebih afdal dia ganti orang lain yang boleh berdiri. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kalaulah sebelum tu, kalaulah orang tahu kata, kalaulah orang tidak tahu kenapa dia duduk, patutnya berdiri, orang tak tahu.
Dia tak tahu. Lepas pada tu baru mereka tahu, kata oh sebenarnya Tok Imam ni mampu berdiri, tiba-tiba duduk. Sebelum tu tak tahu kenapa dia duduk. Lepas tu nyata, kata oh dia mampu sebenarnya untuk berdiri. Adakah memberi kesan kepada sembahyang jemaah? Tidak beri kesan. Sah sembahyang jemaah dia. Sembahyang jemaah makmum tadi sah, tak ada masalah. Seperti mana imam tersebut batal air sembahyang, lepas tu barulah makmum tahu, kata oh tu imam batal lah. Adakah sah sembahyang jemaah? Sah sembahyang jemaah kalau makmum tu lebih 40 orang, 40 dekat atas, tak termasuk imam. Kalau termasuk imam, makmum 39, imam seorang, 40 orang cukup, batal semua. Macam dalam kitab At-Taqi' Salidah sebut, kalau seorang 40 orang sembahyang, makmum seorang ni tasyahud akhir, semua habis dah tasyahud akhir, dia tak habis. Macam doa dia kuat kan. Lepas tu pukul 3 tak habis, slow perot ketuk, maka semua batal berlaku. Yang balik rumah tu kena panggil semula, aku ketuk tu, kena mari semula khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat. Yang buat payah orang. Habis. Kelimanya, hendaklah duduk antara dua khutbah itu. Hendaklah duduk di antara dua khutbah itu sekadar membaca qul huwallahu ahad. Sekadar membaca qul huwallahu ahad. Kalaulah imam ataupun kenapa kena duduk? Kerana ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau dia terlupa, dia terlupa duduk, maka hukum dia tidak sah. Tidak sah khutbah tersebut walaupun tidak sengaja ataupun terlupa, tidak sah. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan tiga mazhab lain, kalau terlupa sah. Biasanya orang akan tangguh, tak apalah mazhab lain kata sah. Kalau dah pernah buat begitulah. Dan dia hendaklah duduk tu qadar subhanallah, qadar tumakninah. Qadar tumakninah subhanallah. Dan tak wajib niat lah, tak wajib niat duduk tu, tapi sunat niat duduk antara dua khutbah, sunat. Tetapi yang lebih sempurnanya, dia duduk qadar surah Al-Ikhlas, macam kita sebut. Dan bahkan disunatkan bagi imam ketika itu membaca surah Al-Ikhlas. Itu berkaitan duduk. Dah kalau dia khutbah duduk dah, lepas tu nak duduk antara dua khutbah lagu mana? Kalau dia dah khutbah dalam keadaan duduk, lepas tu duduk antara dua khutbah tu, dia kena senyap. Dia kena senyap sebentar. Senyap, lepas tu khutbah balik. Tu cara dia. Tu disebut dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ala Manhajil Qawim. Kemudian hingga akhir qul huwallahu ahad, noktah. Keenamnya, hendaklah membaca khutbah itu dengan nyaring suaranya khatib sekira-kira kedengaranlah oleh 39 orang. 39 orang ni termasuk dia jadi 40. So apa dia kata 39? Kerana tak termasuk dia. Kalau termasuk dia 40 lah. Okey, mendengarkan khutbah kepada orang selama 39 ataupun 40 orang. Okey, memperdengarkan apa kepada 40 orang ni, iaitu rukun khutbah. Rukun khutbah. Kalau rukun khutbah dia baca kuat, hak yang bahasa Melayu dia baca slow, sah. Orang tak dengar belakang ni, sah. Senyap-senyap habis. Asalkan baca rukun, sah. Dia dengar tu pula, makmum dengar tu pula, khilaf ulama adakah bil quwwah atau bil fi'li. Syekh Ibn Hajar kata kena dengar bil fi'li. Mendengar bil fi'li mana dengar betul, sebuti-sebuti itu imam cakap apa, khatib cakap apa, sebuti-sebuti. Ittaqullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dia sebuti-sebuti. Pandangan yang kedua, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah kata bil quwwah. Apa maksud bil quwwah? Bukan dengan kuat. Bil quwwah ni dia tu tak memerhatikan bacaan khatib, tapi kalau dia perhati, dia tadah telinga, dia akan dengar. Tu bil quwwah. Jadi kalau tu imam, kalau makmum ngantuk, jadi dengar tak dengar. Syekh Ramli sah, Syekh Ibn Hajar tak sah. Kalau 40 orang lah. Jadi kalau khutbah rukun tadi tu
itu dalam keadaan sir, dalam keadaan senyap, maka tidak sah. Maka kalau contoh 40 orang Jumaat, seorang tok khatib, jadi 39. Dalam 39 ni ada seorang tuli, tidak sah. Ada seorang tuli, tak sah. Tapi kalau tok khatib tuli tak apa, sebab tok khatib tahu benda apa yang nak sampaikan. Dia tidak boleh orang tuli itu di kalangan makmum, tak boleh. Jadi dia kena dengarkan juga. Jadi kalau dia tidur sehingga tak boleh dengar dah, tak dengar dah apa benda yang dia cakap, tu tak sah lah. Kalau dalam 40 orang tu, dalam 40 orang tu seorang tidur ketika tu imam baca rukun, tidur tu tak sedar diri dah, memang tak dengar cakap tu imam, maka tu tidur, maka tu tidak sah. Tapi kalau mengantuk ni terlelap sikit ya, dia tak mimpi lagi, dia masih dengar, cuma dengar tu tak faham, itu dia panggil mengantuk. Tidur ni dia main ke alam lain dah, dia pergi Brazil, dia pergi England, mari pak habis dah khutbah, tu baru tidur. Habis. Jadi tu imam pula, makmum yang mendengar 40 orang tu tak disyaratkan berada dalam keadaan suci, tak syarat. Dia dalam keadaan berhadas pun boleh. Dan tidak wajib menutup aurat ketika tu. Yang wajib menutup aurat dan wajib bersuci adalah tok khatib je. Makmum tak wajib. Dan begitu juga makmum tidak wajib berada di tempat sembahyang. Boleh jadi di luar tempat dewan sembahyang tapi dia dengar lagi khutbah. Boleh juga. Beza dengan tok khatib. Tok khatib mesti berada di tempat sembahyang, mesti tutup aurat, mesti dia tu suci daripada hadas kecil, hadas besar. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kata lagi, mana dia? Ketujuhnya, hendaklah berturut-turut antara tiap-tiap kalimah dua khutbah itu. Ini panggil mualat. Dan antara khutbah dengan sembahyang itu noktah. Mualat. Mualat ni ada 3. Pertamanya mualat antara rukun khutbah. Yang kedua, mualat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Hanya selang dengan duduk antara dua khutbah ya. Dan yang ketiganya duduk antara dua khutbah yang ketiganya ialah antara sembahyang dengan dua khutbah. Lepas turun saja khutbah kedua, terus sembahyang. Tidak pisah dengan yang lama. Tidak pisah dengan pisah yang lama pada uruf. Pada uruf yang tak ada kaitan dengan khutbah Jumaat. Yang tidak ada kaitan dengan khutbah Jumaat ataupun sembahyang. Pisah lama, tak ada kaitan dengan sembahyang, tak ada kaitan dengan khutbah Jumaat. Maka kalau dia buat begitu, dia panjangkan juga, tidak sah, kena ulang balik khutbah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kedelapannya, hendaklah ada yang membaca khutbah itu suci daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil. Hadas besar kena suci, hadas kecil pun suci. Kat mana muka surat ni? 358. Mestilah tok khatib itu suci daripada hadas dan suci daripada hadas kecil ke hadas besar. Jadi kalau dia tu tengah-tengah khutbah mari hadas, maka wajib ulang semula khutbah walaupun masa pendek sekalipun. Walaupun masa pendek antara nak ambil air sembahyang semula dengan khutbah semula, tetap batal khutbah tu, ulang semula. Kerana apa? Kerana khutbah itu sama macam sembahyang. Sembahyang kalau kita berhadas, ambil semula sembahyang, ambil semula air sembahyang, maka kita kena sembahyang semula. Begitu juga khutbah Jumaat. Begitu juga khutbah Jumaat. Habis. Kemudian yang seterusnya, ke-9, hendaklah ada yang membaca dua khutbah itu suci kainnya, kain seorang, dan badannya, badan seorang, dan suci tempat perdiriannya, perdirian khatib tadi, dan barang yang berhubung dengan dia, dengan khatib, tongkat, mic, apa semua tu. Mesti suci daripada najis lah, senang ceritanya. Itu najis yang tak dimaafkan pada tempat dia berdiri, pada pakaian, pada badan. Itu tak payah urang panjang, tu faham dah. Kemudian, dan menutup aurat seperti kelakuan di dalam sembahyang jua. Itu menutup aurat, menutup apa dia? Mestilah dia itu pakaian, mestilah berjisim, mestilah tutup warna aurat. Yang tadi kita dah faham.
Kita wajib menutup aurat walaupun kita berpandangan, kita ambil pandangan yang asah mengatakan khutbah Jumaat bukan sebahagian daripada sembahyang. Khutbah Jumaat bukannya ganti daripada 2 rakaat sembahyang. Ada pendapat yang mengatakan khutbah dua khutbah Jumaat ini ganti daripada 2 rakaat sembahyang zuhur yang sah. Patut tinggallah 2 lagi. Pandangan yang asah kata khutbah Jumaat bukan ganti daripada 2 rakaat. Walaupun kita berpandangan atas pandangan itu sekalipun, tetap wajib menutup aurat. Tetap wajib menutup aurat. Kerana khutbah tu sama macam sembahyang. Walaupun dia 2 khutbah Jumaat tu bukan ganti daripada 2 rakaat sembahyang sekalipun. Dan rukun 2 khutbah itu mana Nabi seperti apa? Dan rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Pertamanya alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Daerah sebab gini, kalau contoh musafir bila masuk daerah tempat mustautin tak boleh musafir, tak boleh jamak qasar dah. Dia kira daerah daerah tempat mustautin. Mustautin ya, daerah kecil macam mana? Dia ada 2 rumah. Kalau dua-dua tu mustautin, dia boleh juga. Dua rumah mustautin ada masalah. Kalau dia sampai ke rumah mustautin yang lain, maka tak boleh jamak qasar. Dia boleh ada 2 mustautin. Ada masalah lagi tak baik. 2 tempat mustautin sebab ada 2 bini. Ada 2 bini ataupun 1 bini rumah pertama, yang rumah kedua harta dia. Jadi ada 2 tempat mustautin. Jadi bila 2 tempat mustautin, dia nak pergi sembahyang Jumaat sini pun boleh. Jadi di kalangan 40 tu, sembahyang sana pun jadi 40 tu. Di kalangan 40 orang tu. Ada. Jadi kalau dia sampai tempat mustautin dia, tak ada jamak qasar lah. Mari sini pun tak ada jamak qasar. Lagi soalan? Rukunnya tak payahlah bahasa Melayu tu. Senang ya rukun, seminit habis dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ittaqullah. Itu habis baca Quran pula. Kalau baca Quran tu pilih apa tu, khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Hak 3 tu khutbah pertama dengan khutbah kedua. Habis gitu ya. Sekejap ya. Jadi kalau tak ada, contohlah kita jemput masjid kampung kita tu, jemput khutbah khatib orang luar, tiba-tiba sikit perut dia tu tak boleh main. Jadi kita jadi gapo? Kita pakai rukunnya. Firm viral. Maksud kita khutbah yang paling pendek sekali kat atas halang, iaitu rukunnya. Lesat. Kena buat sekali. Kalau buat sekali tu confirm viral. Jadi sepatutnya khutbah ni sunat pendek, tapi panjang. Semayang yang sunat panjang, sebab semayang disunatkan baca surah Jumaah dengan munafiqun. Tu asal. Ataupun sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ata tu. Hal ata apa? Betul ya? Hal ata apa? Sabih. Ghasyiyah tu lah, surah Ghasyiyah tu. Ada lagi soalan? Okey. Ini bilik ke masjid ni? Kalau kat bilik tak ada masalah. Yang masalahnya ialah kalau dia sembahyang di masjid, yang mana masjid itu ada imam ratib. Imam ratib tengah sembahyang, dia mari buat jemaah baru, hukum dia makruh. Sah sembahyang tapi makruh. Adapun yang bukan ratib, tu tak ada apa. Tak ada apa tu. Tu kita pernah jawab soalan tu. Tu dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Berjemaah lebih daripada 2, lebih daripada 1 di dalam masjid. Dalam masjid dia tengok, dia bahagi pula ratib ke tak ratib. Kalau tu imam ratib, kita pula buat jemaah baru makruh.
Tapi kalau bukan roti ataupun main pakat mayang gitu ya, orang musafir belaka ke RNR contohnya, apatah lagi bilik, itu tak ada apa. Cuma keliru sikit lah. Itu imam takbir, kawan tu takbir, mana satu ni? Lagi? Daerah tengok betul ya. Daerah tengok betul. Contoh kalau kat sini betul rakit. Saya pergi sana kau badak. Atas sikit tok jembah. Tak jembah kau badak. Kanan. Macam tu lah. Ya betul ya. Tak ya. Apa? Dia panggil masuk kawasan perumahan. Kalau bila kita daripada kau badak tu, kita mari masuk daerah tu rakit, masuk kawasan perumahan lah tu. Jangan ambil hak luar kan. Daerah Kuala Nerus, tu luar sangat tu. Ada daerah macam ni ya, betul rakit kau badak. Tu atas-atas tu. Kalau Kuala Nerus, Kuala Terengganu, tu teruk kan tu. Tu besar lajak tu. Habis kecil-kecil je. Tu daerah juga dia panggil. Daerah Kuala Nerus, Besut, Setiu. Setiu Besut sodah. Bukan nak kena keluar habis Besut tu. Mampus gitu. Dia masuk kawasannya. Kawasan Batu Rakit. Masuk ke kawasan Gobadak. Lepas masuk kawasan Gobadak, boleh dah jamak kosong. Kalau kita daripada sini lah, nak pergi ke KL ke apa, dia keluar kawasan. Beza pula kalau macam ni, dia kerja KL, dia balik rumah Terengganu, rumah Mustautin Terengganu. Rumah Mustautin Terengganu tu di Gong Badak contoh rumah Mustautin tu di Batu Rakit. Dia akan lalu Gong Badak contoh. Dia pun lalulah musafir mereka boleh dah jamak qasar, boleh lah sebab perjalanan lebih 2 marhalah. Bila sampai saja daerah Gong Badak, kita buat apa contoh tadi? Bukan. Silap. Kalau dia tu Mustautin di Gong Badak, dia nak mari Batu Rakit. Tempat tujuan asal Batu Rakit. Dia nak tempat Mustautin Gong Badak, dia nak mari pada KL. KL boleh tolak dalam keadaan boleh dapat jamak qasar sebab dia perjalanan 2 marhalah. Bila dia lalu saja Gong Badak, yang mana tu tempat kawasan Mustautin tapi bukan tempat tujuan. Tempat tujuan Batu Rakit. Bila masuk saja daerah Gong Badak, automatik kosong. Automatik kosong semula. Dia kira sampai ke tempat Mustautin, antara Gong Badak dengan Batu Rakit pula dikira jarak yang baru. Adakah sampai 2 marhalah? Tak sampai. Itu dia tak jamak qasar dah. Tu masalah kalau dia lalu tempat Mustautin. Ada soalan ni? Wallahu ta'ala a'lam. 5 minit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.